Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mula awal sikit pun dah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rapatkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kurnia yang diberikan kepada kita. Sekejap saja masa berlalu dan kita dah berada pada dalam bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran junjungan besar Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik, seperti biasa, majlis ilmu kita pada malam ini dibawakan oleh Akademi Tadabbur Malaysia melalui platform Zoom dan juga Facebook Akademi Tadabbur Malaysia. Wacana wahai orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, masuk siri ke-46. Hari ini 4 Oktober 2022 bersamaan dengan 7 Rabiul Awal 1444 Hijrah. Okey, malam ini kita akan bincangkan surah Al-Ahzab ayat 41 yang diberi tajuk perintah dan suruhan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan sekalian, okey, qala Allah azza wa jalla fi kitabil aziz, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran ayat 41, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Itu ayat 41. Wahai orang yang beriman, uzkurullaha, ingatlah Allah. Jadi berzikirlah kamu dengan menyebut nama Allah, zikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kamu kepadanya, yakni kepada Allah Ta'ala, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan waktu petang. Wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Dan dialah allazi yusalli, dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohon ampunan untukmu, liyukhrijakum minaz zulumat, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan ilan nur, kepada cahaya yang terang. Wa kana bil mu'minina rahima, dan adalah Allah itu dia yang maha penyayang kepada mukminin, kepada orang yang beriman. Sadaqallahul azim. Baik, sekali lagi, wahai orang yang beriman, berzikirlah kamu atau ingatlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Dan bertasbihlah kamu kepadanya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Ayat 43, wallazi, dan dialah Tuhan ataupun Allah yang memberi rahmat kepada kamu, dan wa malaikatahu, dan para malaikatnya memohon keampunan untukmu, supaya liyukhrijakum, supaya dia, yakni Allah, mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya, dan Allah itu maha penyayang kepada orang mukmin. Baik, perbincangan. Kita maklum bahawa berzikir merupakan salah satu cara untuk mengingati Allah Subhanahu wa taala. Kan, sesuai dengan perkataan zikir itu sendiri, dalam bahasa yang mudah ialah kita kata zakara ni sebut, kan. Sebut di sini dia adalah dia punya pecahan dalam bahasa Arab ni,
Zikir ialah sebutan, tetapi sebutan yang dimaksudkan di sini ialah sebutan yang apa kita panggil sebutan nama Allah dan yang sewaktu dengannya sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran dan juga mahupun yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Zikir menghubungkan jiwa manusia dengan Allah dan menjadikannya selalu rasa kehadiran Allah dalam lubuk hati ataupun dalam diri kita. Pendek kata, zikir adalah medium atau perantara yang dapat mendekatkan antara kita manusia, hamba Tuhan kepada pencipta, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apabila kita meneliti tentang ayat-ayat zikir ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perihal zikir tasbih, perkataan sabbaha yusabbihu tasbih, kan kita akan dapati lebih 80 ayat Al-Quran yang menyebut dengan pelbagai gaya ataupun sirah ini ialah macam kita kata dia punya pecahan lah, dan juga uslub atau gaya bahasa. Ada kala dengan kata perintah, sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang beriman, uzkurullaha. Kan, ini kata perintah. Hendaklah kamu berzikir kepada Allah, kata perintah. Baik. Ada kala dengan fa'il madi dan fa'il mudhari'. Sini adalah past tense, present tense dan juga masdar iaitu kata terbitan. Baik, antaranya ialah seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr. Sabbaha, kan kita baca sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Perkataan sabbaha di sini memang kalau bahasa mudah kita sebut tasbih, kan, iaitu telah bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Di sini kita boleh faham, kan tuan-tuan, artinya apa yang ada di antara langit dan bumi, semua makhluk Tuhan tadi itu yang kita tahu dan yang manusia tak tahu, semuanya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Timbul persoalan bagaimana mereka bertasbih. Wallahu a'lam. Kita tidak tahu kerana Allah tidak menyebut bagaimana cara makhluk-makhluk itu bertasbih kepadanya, dan begitu juga Nabi SAW tidak menceritakan kan bagaimana batu bertasbih, bagaimana awan bertasbih, bagaimana udara bertasbih dan pelbagai lagi semuanya makhluk Tuhan itu kita yakin bahawa kalam Allah itu benar, dan sudah tentulah bila kalam benar, yakni apabila Allah menyebutkan bahawa baginya apa yang ada di antara langit dan bumi semuanya bertasbih memuji dan memuji Allah Subhanahu wa taala kan sepanjang masa dan ketika. Wa huwal azizul hakim, dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga yang kedua ini sebagai contohlah dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini juga kita baca yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Lebih kurang sama maksudnya, kan? Antara sabbaha telah bertasbih dan yusabbihu sentiasa bertasbih. Artinya makhluk-makhluk Tuhan itu sentiasa bertasbih daripada dulu, sejak daripada awal kejadian alam semesta sampailah kepada hari kiamat, dan tasbih tadi itu adalah non-stop, tidak terhenti sama sekali. Ini menunjuk ke perkataan sabbaha yusabbihu. Yang telah berlaku dahulu, dan yusabbihu ialah yang berpanjangan. Baik. Dan sentiasa bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan di sini ialah menunjukkan Al-Malikul Qudus dan sebagainya, ini adalah merupakan sebagai satu apa kita kata bukti kan peneguhan bertasbih kepada siapa? Al-Malikul Qudus, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah antara nama ataupun kita panggil Asmaul Husna, kan. Jadi Al-Malikul Qudus, kan, Al-Azizul Hakim, Malik ni yang maknanya raja, Al-Qudus yang maha suci, Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Hakim yang maha bijaksana. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Imam Ibn Katsir rahimahullah
ada juga menjelaskan ayat, maksud ayat ini dibawa satu riwayat daripada Ali bin Talhah, daripada Ibn Abbas. Ali bin Talhah ini saya ada maklumkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu, bahawa apabila kita membaca tafsir Ibn Abbas, dan si Ali bin Talhah inilah kita panggil cucu ke cicit murid, kan, bukan anak murid, tapi kata silap saya cucu murid kepada Ibn Abbas ini. Kursi yang ada pada Ali bin Talhah inilah yang beliau susun dan diterbitkan oleh orang yang kemudian lagi lah mereka menyemak manuskrip ini. Ini memang manuskrip Ibn Abbas, dan dikenali sebagai tafsir Ibn Abbas. Baik, mentafsirkan ayat ya ayyuhallazina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang beriman, berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak, dengan maksud sesungguhnya Allah Taala tidak menetapkan sesuatu yang fardu kepada hamba-hambanya, kecuali Allah menjadikan benda tadi ada hak dan batas yang tertentu. Sebab apa? Kan, apabila kita meneliti ayat-ayat Al-Quran, kata perintah ataupun fi'il amar dalam Al-Quran ini, maupun juga sabda Nabi SAW, boleh difahami sebagai dua. Sama ada dia adalah perintah yang wajib ataupun juga perintah yang sunat. Kan? Perintah yang wajib atau perintah yang sunat, tengok kepada keadaan dan suasana ayat dan sebagainya lah. Jadi di sini jadi Allah tidak menetapkan sesuatu yang fardu kepada hamba dia, kecuali Allah jadikan perkara tadi itu ada had dan batas. Artinya dalam konteks berzikir ni macam mana kan. Baik, kemudian Allah mengecualikan manusia ni, kita lah, kalau kita ada keuzuran untuk berzikir. Kan, apakah kita ni ada keuzuran untuk berzikir? Berzikir dalam arti kata kita nak menyebut subhanallah misalnya, alhamdulillah, kan, yang ringkas-ringkas je. Sebab zikir dalam Islam ini yang diajarkan oleh Nabi kita SAW, tuan-tuan, ada yang pendek, yang ringkas. Kan, kadang-kala ni sepatah dua patah, alhamdulillah, Allahu akbar, kan, apa lagi, subhanallah, kan. Jadi yang zikir yang pendek. Kalau yang ni pun kita tidak boleh nak lazimi lidah kita untuk sentiasa berzikir, wallahu alam lah. Kita tak kata orang yang tak zikir pendek ni dia tak zikir panjang, tapi kebiasaannya macam tu. Baik. Jadi kata di sini, kerana Allah tidak jadikannya batas tertentu dan tidak ada seorang pun yang meninggalkan kecuali terpaksa meninggalkannya. Maknanya kita boleh faham bahawa berzikir ini, kan, sudut yang fardu ini ialah suatu kewajipan. Kewajipan tadi itu bukanlah nak kata hukumnya wajib. Ada ulama yang berpandangan sedemikian. Wajib, kan, berzikir, yakni ingat Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang masa dan ketika. Dalam konteks ini kita panggil 24 jam. Kan, cuma bentuk dan cara bagaimana nak ingat Allah, bagaimana kita nak berzikir, itu ada kaedah tata cara yang ditunjukkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baik. Antaranya di sini kita dapati satu ayat dalam surah An-Nisa. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Maka ingatilah Allah itu dalam keadaan qiyam, berdiri. Artinya kita berjalan, kita pun boleh bertasbih, boleh berzikir, kan. Qu'ud dalam keadaan kita duduk, wa 'ala jambin, kan. Dalam sebahagian ayat yang lain disebutkan wa 'ala jambin atau 'ala junubikum. Bila kita mengiring, bila kita baring pun juga boleh kita berzikir ataupun mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Malah Imam Ibn Katsir menyebutkan ia dilakukan pada waktu siang dan malam. Maknanya di mana sahaja, di darat dan di lautan, ketika musafir dan ketika bermukim, ketika kaya, ketika miskin, masa sihat, masa sakit, waktu sir. Waktu sir ini
maknanya kita duduk seorang-seorang, contohlah kan kita boleh berzikir. Waktu depan ramai pun kita tidak tunjukkan yang kita tu berzikir. Kan tidaklah kata pegang buah tasbih ke, besar gantung dekat leher ke, tasbih di tangan ke, kerana orang tahu. Yang tu Tuhan punya dirilah. Dia yang tahu sama ada perbuatan dia tadi itu betul-betul benar-benar ikhlas ataupun ada unsur riak yang nak ditunjukkan. Itu tu pula pada masing-masing kita, bukannya hakim untuk nak menilai suatu perbuatan manusia. Yang penting ialah kita buat. Okey, clear. Ini yang saya kutiplah ataupun saya petik dalam tafsir Ibn Katsir. Ini sebagai contohlah, mungkin kecil tak nampak lah kot. Mungkin tuan-tuan kalau nak tengok ini sekadar lampiran di sini. Ini yang pertama tadilah, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, suratul Nisa, bil laili wan nahar, pada waktu siang, pada malam dan siang, fil bahri wal bahri, di lautan dan di daratan, di lautan, fi safari wal hudur, musafir dan juga bermukim, wal ghani wal faqr, dan juga kaya, miskin dan sebagainya lah. Ini dia punya nas ataupun sumber yang kita ambil tadi. Baik, dalam mentafsir surah Al-Ahzab ayat 41 ini juga ada sebahagian ulama mentafsirkan perkataan zikir itu dengan doa. Sebagaimana kita bacalah berkenaan dengan perkataan solat. Kan ada yang mentafsirkan ataupun memberi makna solat itu selawat. Yang kedua, solat itu doa. Yang ketiga, solat itu solat. Tapi tengok keadaan, konteks ayat tadi yang mana lebih sesuai. Baik, jadi ada yang mentafsirkan dengan doa. Kan? Maksud solat ialah memahami perkataan bukrah. Bukrah ni kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, dia panggil besok. Lain. Sedangkan bukrah itu ialah waktu pagi. Ini ada perbahasan lah. Baik, maksud solat ialah memahami perkataan bukrah. Bukrah ialah pada waktu pagi, yakni solat tadi itu adalah solat subuh. Artinya, mereka faham dalam ayat yang tadilah, ayat yang 42, iaitu, apa dari mana ayat dia ni? Wasabbihuhu, dan bertasbihlah kamu, maknanya berzikirlah kamu, bukratan wa asila, pada waktu pagi dan petang. Namun sebahagian ulama berpandangan bahawa yang dimaksudkan dengan pagi di situ adalah waktu subuh, manakala asil pula adalah pada waktu petang. Ini ada pandangan lah. Tapi benda ni pun sebenarnya ada logiknya juga. Kalau difahami perkataan zikir itu dengan maksud solat. Artinya solat pagi dan solat petang, iaitu solat subuh dan solat asar. Baik, ada juga yang menyatakan sedemikian. Kerana ada perkataan yusalli. Dalam perkataan dalam ayat yang kita baca ini, iaitu dalam ayat ni, mana tadi? Allazi yusalli. Yusalli ini mereka memahami yusalli dalam erti kata solat. Jadi apakah di sini sebahagian ulama yang kedua pula berpandangan bahawa perkataan solat yusalli di sini bukan solat, iaitu mendoakan kesejahteraan. Inilah kata perbezaan pandangan dalam kalangan ulama untuk memahami suatu nas ayat Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Baik, dalam tafsir Misbah, kita ambillah satu lokal. Orang inilah antara yang tersohor juga di Nusantara kita ini, di Indonesia, Profesor Muhammad Quraish Shihab. Dia ada tafsir dia, tafsir Misbah. Tafsir berbahasa Indonesia. Baik, kalau sebelum ini tafsir Hamka lah yang biasa famous kan dalam kalangan masyarakat kita. Baik, kata Prof Quraish Shihab ini, walaupun Allah dalam ayat di atas menggunakan perkataan bukrah, kan bukrah itu maknanya pagi, yang boleh diterjemahkan sebagai pagi, dan asila sebagai petang, tetapi tidak bermakna zikir itu hanya untuk dua waktu itu saja. Boleh faham kan? Jadi kalau kita kata pagi dan petang, hanya pagi dan petang saja, habis malam tak adalah. Tidak, kan? Jangan kita faham itu. Maknanya zikir kepada Allah sebenarnya
dilaksanakan pada setiap atau pada sepanjang masa. Cuma dalam konteks solat ada masa-masa dia. Kalau difahamkan perkataan zikir itu dengan solat, yakni solat fajar dan solat asar, kan? Solat pada waktu itu. Baik, tambahan pula kita tidak perlu menghadkan zikir pada waktu pagi dan petang. Okey. Kita tidak perlu menghadkan zikir yang ada pada waktu pagi dan petang. Takrif pagi dan petang dalam ayat ini tidak perlu difahami dari sudut huruf sahaja, dan kita jangan hadkan juga kepada makna solat semata-mata. So kita ambil secara generalnya ialah maknanya zikir dan pada pada waktu pagi, pada waktu petang, dan juga boleh dilakukan pada bila-bila masa di mana sahaja kita berada, kecuali dalam tempat larangan seperti tandas. Kan? Baik, malah kalau kita dalam keadaan berhadas pun kita boleh berzikir, tidak ada masalah, kan? Kita misal kata dalam keadaan berjunub lah, kita nak bertasbih subhanallah, subhanallah, boleh tak? Boleh, tak ada masalah. Yang tak bolehnya ialah kita membaca Al-Quran. Baik, perkataan bukrah mempunyai makna awal petang. Manakala perkataan asilah adalah tempoh masa selepas asar sehingga ataupun sebelum terbenam matahari. Dan dua perkataan ini menggambarkan permulaan hari, maknanya pada waktu pagi nak naik matahari, dan juga pada penghujung hari, pada sebelah petang. Baik, dalam hal ini ada dua makna. Ada dua makna. Pertama, menerangkan masa, yang menerangkan masa dan masa yang tertentu, pagi dan petang. Dan yang kedua ialah yang menggambarkan sepanjang hari dan setiap ketika. Jadi saya kira kita boleh faham bahawa tuntutan perintah dan anjuran ataupun tuntutan berzikir daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada siapa? Allazina amanu, balik semula kepada tema ayat kita, adalah untuk kita sentiasa berzikir pada sepanjang masa. Kan? Bukan hanya pagi, bukan hanya petang, bukan sahaja malam, tidak, artinya berzikir sepanjang masa. Baik. Segala aktiviti yang ataupun kerja yang mengingatkan kita kepada Allah Ta'ala ditafsirkan sebagai zikir. Zikir ini dalam arti kata yang luas, bukanlah hanya kita bertasbih subhanallah, 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 alhamdulillah, la ilaha illallah dan sebagainya lah. Tapi dalam konteks makna yang luas, sehingga kan kita bekerja pun juga dianggap sebagai salah satu daripada bentuk zikir kepada Allah Ta'ala, selagi mana kita tidak leka, kita tidak lalai daripada mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, Imam Fakhruddin Al-Razi, dalam kitab tafsir dia Mafatih Al-Wahib, beliau jelaskan seorang hamba hendaklah berzikir kepada Allah. Dan apakah bentuk zikir tadi? Kan? Apakah bentuk zikir tadi? Kita apabila kita buka kitab ni, terutama kitab-kitab hadis, kita akan dapati bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan sejumlah zikir kepada para sahabat dan juga kepada umat dia. Kan? Jadi ada zikir-zikir yang tentu yang memang ada kalanya zikir yang diikat dengan waktu, dan ada zikir yang tidak diikat dengan waktu. Kita kena faham zikir ini dia ada dua dari sudut persyariatannya. Pertama, zikir yang diikat dengan waktu seperti zikir selepas solat fardu. Orang Melayu kita panggil wirid. Dan lepas kita bagi salam kanan dan salam kiri, Assalamualaikum warahmatullahi tu, kita pun subhanallah, subhanallah, subhanallah 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kan? Maknanya Allahumma antas salam, ya Allah engkaulah yang maha sejahtera, dan daripada engkaulah akan kesejahteraan, dan
tabarakta maha suci engkau, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Kan? Ini yang ada dalam Sahih Muslim. Dan kemudian barulah kita boleh baca apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau solat maghrib, mana zikir ataupun wirid solat maghrib dan solat subuh ada disebutkan dalam hadis dibaca sebanyak 10 kali. Kan? Dan yang lain tidak disebutkan, maknanya dibaca dengan 3 kali sebagaimana ada disebutkan dalam hadis yang berkenaan dengannya. Jadi artinya kalau ringkas cerita, kalau zikir bab solat, okey, dah ada dah special. Kan zikir bila kita nak tidur, ada zikir yang tertentu ataupun doa yang tertentu bila kita nak makan, bila kita nak musafir dan sebagainya. Itu maknanya ada zikir-zikir yang apa kita katakan tadi yang diikat dengan waktu. Kan? Waktu bila nak masuk tandas, nak keluar tandas. Bila kita tengok anak bulan ataupun bulan sabit, bila kita bersin, bila kita mendengar kematian, bila kita gini-gini, maknanya ia diikat dengan waktu ataupun masa. Dan satu lagi ialah zikir yang tidak diikat dengan waktu, artinya bebas, boleh di mana sahaja kita nak baca. Dan dia tidak diikat dengan waktu. Yang menjadi kesalahan ialah kita menetapkan zikir yang tidak diletakkan oleh Nabi SAW itu sebagai suatu ketetapan. Kalau dah Nabi tak bagi tips yang umum, maknanya ikut kita lah. Misalnya dari sudut bilangan, kan, bilangan jumlah 1000 kali, 10,000 kali, kan. Jadi Nabi tidak menetapkan mesti berzikir sehari 1000 kali ataupun 2000 kali, contohlah, kan, 2000 kali tak sebut tasbih ke apa ke. Dia bukan suatu kewajipan, bukan suatu ketetapan dalam agama. Mungkin dia merupakan satu personal ijtihad oleh seorang yang alim ataupun orang yang mengamalkannya. Dia nak beramal terpulang, tapi perihal menetapkan, dia tidak boleh melangkaui hak dan batas yang telah diletakkan dalam agama. Baik, zikir berupa puji-pujian. Zikir ni kalau kita ni mudah, tasbih tadilah yang 3, kan, tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu akbar, dan la haula wala quwata illa billah, kan, hauqalah. Baik. Kemudian terdapat juga firman Allah Taala dalam surah An-Nisa. Tuan-tuan perhati tengok. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan, okey, zikir seusai solat fardu. Fa iza qadaitumus solah, bila kamu selesai solat, fazkurullaha, maka berzikirlah kamu kepada Allah. Ingatlah kamu kepada Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Ini yang kita dah bacakan sebentar tadi. Kan, sama ada dalam keadaan berdiri, duduk ataupun baring. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, saya nak bawa sikitlah berkenaan dengan wirid selepas solat. Kalau kita meneliti hadis-hadis Nabi dan juga bagaimana sejarah zikir ini, dengan zikir selepas solat ini, kita akan dapati biar betul. Biar betul. Pasal apa? Yang kita duk amal ni, kan, betul lah. Nak ceritanya bahawa kalau tuan-tuan baca tengok, ada kalanya Nabi SAW ni selepas solat, maknanya salam ke kanan tu bingkah bangun. Kan, ada kalanya sahabat pun begitu. Dari yang biasanya disebutkan dalam hadis ataupun dalam beberapa hadis, baginda membacakan ayat tadilah, kan, astagfirullah 3 kali, dan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada renggang masa, kan, waktu bertenang tadi itu disebutkan dalam hadis agar kaum muslimat keluar daripada Masjid Nabawi. Artinya ada dia punya masa tadi itu, lebih kurang berapa, kan, supaya wanita keluar dulu berbanding dengan lelaki, kan. Tapi dalam konteks hari ini, masyarakat kita kebanyakannya tidak buat begitulah. Masyarakat kita ni bila solat berjemaah di masjid, di surau, mereka akan duduk untuk berzikir. Kan, untuk duduk berzikir, duduk untuk berzikir. Saya juga selalu ada juga saya sebutkan pada dalam kuliah-kuliah lah.
Kalau kita ada urusan, kata okeylah solat maghrib ke, solat isyak ke, solat subuh ke, kan. Jadi lepas imam bagi salam, nah kita pun terus bingkah bangun. Bila bingkah bangun ni, kita berjalan nak menuju ke kenderaan, kan, sama ada dalam surah tadi kita dah menyebutkan, kan, kita dah berzikir sebagaimana zikir selepas solat, tapi oleh kerana aku ada hal urgent tak dapat nak tunggu, maka kita berzikir sambil berjalan dan juga start motor, naik motor balik ke rumah contoh, ataupun terus ke destinasi kita. Artinya kita tidak mensia-siakan masa tadi untuk terus berzikir selepas daripada kita solat, cuma kondisinya, suasananya dah berbeza. Kalau tadi kita masih lagi bertelekuk atas sejadah dan kini kita dah ada dalam keadaan, namun keberadaan kita dalam kenderaan tadi itu tidak menghalang untuk kita berzikir. Sebab kita tahu akan fadilat dan kelebihan zikir tadi. Kan? Ramai mana Allah kata kesiannya pasal apa? Memanglah berzikir ni benda optional start, benda sunat, tak buat tak apa, kan, buat dapat pahala, tak perlu nak gaduh-gaduh, tak perlu nak kecoh-kecoh, betul lah. Tapi kan kita tahu dah, dan zikir itu yang diajarkan oleh Nabi SAW itu cukup mudah. Mengapa kita mensia-siakan zikir sedangkan kita mampu untuk melakukannya dalam tempoh yang tak lama pun, dalam 5 minit lah barangkali. Kan, saya rasa lebih kurang macam itulah. Jadi sama ada kita dalam keadaan, kita bacalah. Kan, yang biasa, lepas daripada yang tu kita baca ayat kursi, kemudian 3 kul, kemudian tasbih yang 3 tadi itu diakhiri dengan sampai kepada yang ke-99, Allahu Akbar, kita genapkan 100 dengan La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka dalam hadis Sahih Muslim, Nabi SAW menyebutkan maknanya siapa yang baca subhanallah 33 kali, alhamdulillah pun sama, Allahu Akbar pun sama, dan genapkan 100 dengan la ilaha illallah yang tadi, maka diampunkan dosa-dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Rugilah. Kan, rugilah kepada orang yang mensia-siakan peluang untuk berzikir, kan, selepas solat fardu. Baik, faizat ma'nantum fa'aqimus solah. Dan ayat ini juga diturunkan dalam konteks perang. Kan? Bila dah keadaan tenang, kan, dalam keadaan tenang, fa'aqimus solah, maka dirikanlah solat dalam keadaan yang biasa. Kalau yang tadi itu tengok keadaan. Faizat ma'nantum, dan apabila kamu telah rasa tenteram, berada dalam keadaan aman, fa'aqimus solah, maka dirikanlah solat itu dengan sempurna sebagaimana biasa. Inna solata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu suatu ketetapan yang wajib kepada orang beriman. Dia ada masa dia. Kan? Okey. Masa dia kita maklum tak tuan-tuan? Maghrib, masa yang pendek. Kalau kita kata time lah, kan, hari ni sekarang dah lebih awal lagi, kan. Jadi masa okey, masuk katakan 7 suku. Isyak 8:20 contohnya, ada masa dia. Kan, masa dia bila terbenamnya matahari sampai kepada hilang tanda merah di langit. Masuknya waktu isyak, dan habis waktu isyak bila? Di sini bukan kuliah fiqh, kan, kita tidak bincang perbezaan pandangan awal. Dia ada sebenarnya, kan, ada pendapat Imam Ahmad, pendapat yang mungkin agak rare lah, kita kata okey sampai tengah malam. Takat tu je. Kalau kita bahagikan masa daripada pukul berapa je, pukul 8 sampai pukul 6 contohlah, ada berapa? 8 6 jadi 10 jam. Tak. 10 jam maknanya waktu isyak ni dia akan habis tengah malam. Kan, mungkin dalam sekitar 12.30. Tu habis waktu isyak habis. 12.31 tu masuk waktu apa? Maknanya waktu untuk solat tahajud dan seumpamanya. Kan, ini yang berlakulah kalau ada perbincangan tentang masa untuk solat terutama waktu isyak. Yang tu boleh dicarilah nanti. Artinya di sini ialah solat suatu ketetapan yang boleh
mesti dibuat pada waktu dia. Kan? Kecuali ada keuzuran, ada masyaqqah yang mana Islam membenarkan solat jamak. Kan? Solat Zuhur dan Asar didahulukan, dinamakan sebagai solat jamak takdim. Kan boleh dilakukan. Dan Maghrib dan Isyak pun kalau kita musafir, kita jamak takdim, maka solat Isyak dah dilakukan pada waktu yang pertama. Boleh. Dan daripada situ, kalau on the way balik kampung lah tuan-tuan. Mungkin saya ada juga sebutkan dalam kuliah-kuliah yang terdahulu lah. Saya sebutkan balik. Bila kita musafir, kita berhenti berbuka puasa, kita solat jamak takdim, masa masih ada. Kan? Masa masih ada, maka passengers, okey, boleh dalam kereta lah contohnya, kan dalam kereta biasanya, passenger ni okey boleh Allahu Akbar. Nak solat apa? Solat tarawih. Kan kalau kita kata kita lah, okey, dalam kenderaan kita, anak lelaki berada di depan, dia selaku makmum, dan ahli keluarga yang lain berada di belakang, maknanya mereka dia jadi imam, dan ahli keluarga yang lain di belakang pada seat yang kedua, yang ketiga itu dia boleh jadi makmum, kan? Artinya mendirikan solat sunat tarawih dalam kenderaan. Tak ada masalah. Kan? Mungkin masyarakat kita tak buat, ada. Yang tak buat itu kita bagi tahu bahawa betapa mudahnya, senangnya jika kita berilmu, jika kita beramal berdasarkan kepada ilmu. Mungkin rasa tak biasa lah Ustaz. Tak biasa tak ada masalah. PKP 2 tahun mengajar kita. Kan? Solat tak semestinya di surau dan masjid. Kan? Kita berhenti di R&R. Ini dalam kes kita musafir lah. Kan? Solat atas rumput pun boleh dah tabak sejadah. Tak. Kalau yang tu pun dengan PKP setahun setengah, 2 tahun tak boleh nak faham lagi. Wallahualam lah. Kan? Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Ta'ala sekalian, Ibnu Katsir juga dalam tafsir dia kata ayat ini menekankan kepentingan berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan selain itu, ayat ini juga ada anjuran untuk memperbanyakkan zikir. Kita baca tadi, zikran katsira. Baik, zikran katsira ni memperbanyakkan zikir. Jadi bila memperbanyakkan zikir, terpulanglah, kan, asalkan zikir itu adalah zikir yang disyariatkan dalam agama. Kan, sama ada kita membaca tadilah tasbih subhanallah, alhamdulillah dan sebagainya, ataupun juga kita baca Quran. Dia juga antara bentuk zikir, kerana nama Al-Quran itu juga selain daripada Al-Quran, selain daripada Alkitab, ada juga nama Az-Zikru. Kan, nama Al-Quran Az-Zikru maknanya dia juga sebagai peringatan ataupun sebutan yang boleh kita baca dan masuk dalam amalan zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak ada masalah, kan? Ataupun juga bincang ilmu, kan mungkin juga kita buat 3 slot lah biasa kalau dalam perjalanan kenderaan kita baliklah, contohlah, ataupun kita travel mana-mana. Okey, round pertama masing-masing berzikir, kan? Kita selaku kalau orang lelaki lah, maknanya okey, baca Fatihah belaka dulu. Kemudian baca ayat kursi, baca 3 ku contohlah, kan. Kemudian lepas tu pula kalau nak baca Quran pun yang ingatlah masing-masing baca. Dan yang ketiga ialah bincang bab ilmu. Bincang bab ilmu ni tidak semestinya ilmu agama, asalkan ilmu yang mendatangkan manfaat kepada kita. Itu juga antara bentuk zikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tengok dari kanan bukit bukau bagaimana Tuhan buat bukit, bagaimana Tuhan buat burung seumpamanya, kan. Jadi ada bentuk tadabbur, bentuk pemerhatian kepada alam sekitar yang dapat meningkatkan ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Baik, anjuran berzikir biasanya selalu dilaksanakan sepanjang hari. Fasubhanallah, kan, fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun. Maka bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi, kan, dan pada waktu petang. Sejajar dengan ayat yang kita bacakan tadi,
wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi maha suci Allah, subhanallah, maha suci Allah, ataupun juga bertasbihlah kepada Allah ketika waktu pagi dan ketika waktu petang, tumsuni petang. Wahina tusbihun, dan pada waktu pagi. Tusbihun ini diterjemahkan di sini ialah waktu subuh. Walahul hamdu, dan baginya, yakni bagi Allah Ta'ala itu, fis samawati wal ard, di langit dan bumi, wa asyiyan wa hina tuzharun, dan juga pada waktu kamu berada, asyiyah pada waktu petang, dan kamu berada pada waktu zuhur. Jadi daripada ayat ini kita dapat simpulkan bahawa berzikir kepada Allah Ta'ala ini sepanjang masa. Dan kita tidak nafikan panjang masa, boleh kita berzikir kepada Allah Ta'ala dan di mana sahaja kita berada. Baik, apa hakikat zikir? Zikir ada pengertian untuk ingat dan tidak pernah lupa kepada Allah Ta'ala. Kan? Kita tidak pernah lupa. Bila kita leka, bila kita lalai, masalah lah tu. Kan? Mengingat Allah bagaimana. Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab dia Madarijus Salikin, dia kata zikir ini ibarat bekalan utama bagi orang yang besar. Dengan zikir ni mereka dapat keuntungan. Kan? Dengan zikir ni kita dapat keuntungan. Keuntungan tadilah, kalau kita baca zikir subhanallah kan 33 kali lepas solat, untung apa dia? Kita dapat untung iaitu dosa diampunkan sekalipun sebanyak buih di lautan. Kan? Bagi orang yang tahu. Baik, zikir juga berkait rapat dengan kekuatan hati. Sesuatu kaum ataupun manusia lah. Kan, zikir untuk menguatkan hati kita. Sebab apa? Sebab kita puji Allah Ta'ala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mempermudahkan urusan kita. Ini kadang-kadang manusia ni tuan-tuan, mereka disogok dengan fadilat. Kelebihan itu dan ini. Kalau manusia beramal dengan fadilat, sebagian ulama mengharukan boleh kita buat kerana benda, tapi yang lebih baiklah kita solidkan nawaitu kita, niat kita buat betul-betul kerana ubudiyah, kerana pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan, sudah tentu Allah yang Maha Kaya ni dia akan bagi upah kepada kita tak? Dia akan bagi ganjaran yang selayaknya, kerana kita kena ingat bahawa sebab penerimaan suatu amalan yang dilakukan oleh anak Adam, yang pertama adalah kan, selain daripada niat, yang satunya ialah ikhlas. Yang mesti buat tadi kerana Allah Ta'ala, bukan kerana manusia. Kan? Kita berzikir kerana apa? Kan? Sama ada juga kita berzikir selepas solat kerana apa? Kerana Nabi SAW melakukannya. Kalau ada rezeki terpijak, dapat pahala, dapat keampunan dosa, alhamdulillah. Kan? Jadi kita rasa ini yang kita kena istiqamah. Baik, dan atas dasar itulah Nabi SAW bagi perbandingan antara orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Sebagaimana adalah hadis riwayat Bukhari daripada Abu Musa yakni Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, kata dia, qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru mathalul hayyi wal mayyit. Umpama orang yang ingat Allah ini, umpama orang yang berzikir kepada Tuhannya, orang yang berzikir kepada Tuhannya dan yang tidak berzikir, umpama antara al-hayyi, orang yang hidup, wal mayyit, dan orang mati. Jadi itu umpama. Apa dia? Maka dengan itu ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala bagi kekuatan yang menerangi dan mempengaruhi kehidupan jiwa orang beriman. Kalau orang beriman, sudah tentulah dia tidak akan lepaskan peluang kita berzikir selepas solat. Benda ni tuan-tuan, kita lalui masa perjalanan hidup kita. Zaman kita muda, kita pun jenis tak berapa kisah untuk nak berzikir selepas solat ataupun berdiri selepas solat. Contohlah kan.
Saya sebutkan saya lah contoh begitu. Sebut orang lain marah tak. Jadi kita pun jenis tak apa kisah. Rugilah kerana kita pun tak tahu. Dan apatah lagi generasi hari ini, kita bantu mereka kan. Luangkanlah sedikit masa sahaja untuk berzikir selepas solat fardu dan juga pada waktu-waktu yang lain. Kan? Ambillah terutama dengan kita istiqamah membaca beberapa ayat dan surah tertentu sepanjang hari. Surah ataupun ayat seperti ayat kursi dan 2 ayat terakhir dalam surah Al-Baqarah dan juga 3 kul kan, selain daripada surah Al-Mulk kan. Iaitu yang jarang-jarang sekali kita baca. Pasal apa? Lupa, tak ingat. Kan malah doa nak tidur pun lupa. Baik. Jadi sedangkan orang yang tak nak berzikir kan, kalau ditanya mengapa tak berzikir, dia pun tak boleh nak jawab sebab mungkin dia tak faham kan, ataupun malang sekali lah kalau orang yang tidak mahu berzikir. Contoh tadilah lepas solat kan, sedangkan dia ada lepas solat dia duduk sembangnya kat luar. Solat ba'diyah pun tidak, wallahu a'lam lah. Ustaz mana tahu, mungkin dia solat di rumah. Kalau dia solat di rumah, alhamdulillah. Walaupun masyarakat kita rata-ratalah orang yang jemaah ni dia mengetahui bahawa solat sunat afdalnya buat di rumah. Tapi perangai kita kalau tak buat di surau, tak buat di masjid, balik rumah hanyut. Kan macam tu. Jadi kebiasaan kita memang kita akan buat solat ba'diyah terutama waktu isyak lah kan. Waktu lain pun barangkali ada juga, tapi terpulanglah kepada kekuatan jiwa dan amalan masing-masing. Baik, yang tak nak berzikir ni akan jadi manusia yang bodoh, manusia yang sesak dan layak jadi orang yang mati. Tadilah kan sia-sia saja hidup dia kan. Dia melepaskan ataupun membiarkan peluang yang keemasan tadi itu berlalu begitu sahaja, sedangkan dengan zikir umpamanya lepas solat ini dia dapat pelbagai kelebihan dan di samping mendapatkan ganjaran yang sewajarnya juga mendapat keampunan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam arti kata buat benda yang simple dan ganjarannya cukup besar. Baik, Al-Quran merakamkan bahawa semua makhluk Allah sentiasa berzikir. Ini kita yakin. Namun tuan-tuan janganlah tanya saya pula, Ustaz, bagaimana batu sungai berzikir? Bagaimana ayam berzikir? Kan, bagaimana kalau kita kata anjing dan babi berzikir? Yang ni agak rare bagi orang Melayu. Kan kalau letak seladang lembu tu tak apalah. Betul tak tu babi ni berzikir? Dia tengok, kenapa Ustaz timbulkan soalan macam tu? Babi kan makhluk Tuhan. Kan kita tidak boleh membenci babi, tak boleh membenci anjing. Kan soal kenajisan mereka, ya itu dari sudut hukum hakam. Kan tapi mereka ada hak untuk hidup. Kan sebab mereka tu adalah makhluk Tuhan. Kan ada kitaran yang Tuhan jadikan sebagai saling melengkapi. Kan? Baik. Kita maklum semua makhluk Tuhan berzikir. Tusabbihu lahu samawati sab'u wal ardu wa ma fihinna. Ini pun lebih kurang samalah. Mafhumnya ialah bertasbih kepadanya kan, langit yang 7, bumi dan segala apa yang ada dalamnya bertasbih kepada Allah Ta'ala. Ini kita maklum kan. Cuma jangan ditanya dan tidak ada jawapan pun bagaimana ikan dalam lautan itu bertasbih. Kita tak dengar kan, kita pun tak tahu. Yakinlah Tuhan sebut, Allah sebut, ya semua haiwan, semua makhluk kan bertasbih. Mereka tu ialah penuh taat kan, ikut skema peraturan masing-masing. Yang jarangnya ialah manusia. Yang agak rakamnya adalah manusia. Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu innahu kana haliman ghafura. Dan tak ada satu pun melainkan bertasbih memujinya. Semua tidak ada kecuali. Tapi kamu tak faham tasbih mereka. Kan? Kamu tak faham tasbih mereka, innahu sesungguhnya Allah itu kana haliman ghafura, maha penyantun lagi maha pengampun. Jadi ayat di atas menjelaskan bahawa semua makhluk bertasbih puji Allah Ta'ala. Kan?
Dan Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsir dia, tafsir Al-Qurtubi, dia kata Allah sandarkan perbuatan bagi makhluk yang tak ada akal kepada makhluk yang berakal. Tasbih, kan? Tasbih itu tak ada akal, kan? Sandarkan kepada makhluk. Mana kita lah, kan? Taklif kita ni. Kalau lembu kambing, kan? Makhluk yang tidak ada akal. Bagaimana lembu kambing itu boleh tasbih dan kita juga bertasbih, dan hikmah daripada perkara ini supaya sentiasa bermanfaat dan menjadi peringatan kepada kita manusia, makhluk yang berakal. Kalau Tuhan kata tadilah bertasbih kepadanya langit dan bumi, segala apa yang ada, kan, di dalamnya, batu ke, tumbuh-tumbuhan ke, kan, dan semua yang bertasbih. Kita tanya kita, aku ni berapa kali tasbih, berapa kali berzikir, berapa kali kita baca Quran dan sebagainya, tuan-tuan. Ia sebagai satu ruang untuk kita muhasabah kerana makhluk-makhluk Tuhan tadi, kan, baik di lautan maupun di daratan, di gunung ganang, di mana sahaja, semuanya sentiasa yusabbihu, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan? Baik. Kemudian bertasbih, ada satu cerita lain ni daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Bukhari ada sebutkannya daripada Ibn Mas'ud, dia kata kami dengar tasbih makan ketika dia sedang makan. Kan? Mungkin ini satu kurniaan yang diberikan kepada sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Kan? Jadi dia dengar tasbih makan, dan tidak diceritakan bagaimana sebutan tadi itu. Kan? Dia hanya sekadar menyebut kami mendengar tasbih makanan, tasbih makanan ketika ia sedang dimakan. Kalau kita kata gini lah, umpamalah kalau kita makan nasi ni, tiba-tiba kita mendengar nasi yang kita baru ada di tangan kita ni, nasi tadi, okey, subhanallah, contohlah, terkejut kita. Kan, itu sebagai perumpamaan, sebagai contoh. Dan sahabat tidak mencerita detik. Malah Imam Ibn Hajar Al-Asqalani pun yang mengulas hadis ini, kan, dalam kitab dia Fathul Bari, dia tidak menyebutkan secara detail perihal tentang ungkapan ataupun lafaz yang makanan tadi itu sebutkan. Contoh kalau kita kata makan buah tamak lah, kan, ataupun makan apa dia, buah tamak ke roti dan sebagainya, roti itu tiba-tiba berbunyi subhanallah, contoh tak, dia tidak itu. Kerana yang lebih penting daripada itu adalah ungkapan tasbih itu, bukannya bagaimana cara, kan, wallahu a'lam. Jadi kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani tentang makanan bertasbih, batu, pelepah kurma dan sebagainya, dan perawi tadi itu adalah perawi yang thiqah dan yang tidak berbohong. Artinya hadis ini adalah hadis yang sahih dan sabit, kan. Ni cuma mungkin kita rasa pelik lah, kita rasa pelik bagaimana itu antara mungkin keistimewaan yang Allah berikan kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tertentu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian. Dan sebagai kesimpulannya, allazina amanu, orang yang beriman sudah tentulah sentiasa berusaha untuk patuh taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, termasuklah dalam perkara zikir kepada Allah taala. Dan anjuran berzikir ini jelas disyariatkan dalam Islam. Kita pun kadang-kala nak berzikir dengan apa, ya? Kan? Nabi telah mengajarkan sejumlah zikir. Dan imam-imam yang terdahulu, sebagaimana yang kita carilah, kalau kita tengok misalnya Ibnu Abi Dunya, ada kitab dia Amalul Yaumi wal Lailah, kan. Kemudian Imam An-Nasa'i pun ada juga tentang judul yang sama, Amalul Yaumi wal Lailah. Dan pada abad ke-5 Hijrah, Imam Abu Bakar Al-Baihaqi ada menyusun satu kitab Ad-Da'watul Kabir tentang zikir solat. Dan yang paling klimaks dalam bab zikir ni sudah tentulah satu kitab
yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, yang tajuk kitab tadi adalah kitab Al-Azkar. Kitab ni tuan-tuan, saya beli masa di Mesir. Ada kecil je kan masa tu. Jadi masa tu pun tak nampak juga kan. Sebab apa di Malaysia ni saya balik daripada Al-Azhar tahun 94. Jadi tak nampak lagi, dan kitab ni pun tidak diajarkan lagi secara meluas di dalam kalangan masyarakat. Jadi saya pun juga mula start mengajar kitab ini tahun bila ya, mungkin akhir tahun 2009, lebih kurang macam itulah kan. Jadi bila kitab Al-Azkar ni memang satu susunan yang cukup lengkap, bermula daripada kita bangun tidur sehinggalah kepada kita tidur balik. Jadi artinya dia cover belaka dengan 22 bab. Kan, bab yang pertama, bab yang kedua tentang yang bangun tidur, kemudian masuklah juga inilah melepaskan pakaian, masuk tandah, keluar tandah kan, dan sebagainya. Yang seterusnya ialah bab berkenaan dengan bab berwuduk atau harah ni. Kemudian bab solat, masuklah juga zikir selepas solat, zikir pagi dan petang pun ada zikir, macam-macam lah. Artinya dah komplit dah. Kemudian tentang puasa, tentang zakat, tentang haji kan, dan sebagainya, yang memang cukup kita kata banyak yang diajarkan ataupun yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi ini nak campaign sikit kan, nak campaign, saya tidak jual buku, tapi saya nak showkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dalam kuliah kita ini maupun di luar sana yang belum ada ataupun yang belum memiliki kitab Al-Azkar oleh Imam An-Nawawi ini, dapatkan segera di mana-mana kedai buku yang berhampiran, ataupun juga dengan buka website seperti Shopee, Lazada, apalah kan. Jadi dapatkan edisi terjemahan yang bahasa Melayu pun ada. Ada banyak terjemahan bahasa Melayu yang seperti terbitan Intim Publication dan juga Al-Hidayah Publisher kan, ataupun publication saya lupa lah, ada kan. Jadi memang cukup bermanfaat. Zikir-zikir masuk masjid, masuk masjid apa yang nak dibaca, kemudian zikir azan dan iqamah, tajuk zikir solat, kemudian zikir azkar al-yaumi wal lailah, ketika pagi Jumaat, ketika naik matahari, ketika selepas zawal hingga asar kan, apabila mendengar azan, apabila selepas solat maghrib, apa lagi, dan juga zikir kitab tilawah Al-Quran, kemudian kitab hamdalallah, kitab selawat kepada Nabi, kitab zikir doa dan sebagainya, memang cukup bermanfaat kan. Rugilah kalau tidak memilikinya. Paling tidak pun boleh dibacakan bersama dengan ahli keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, jadi seperti biasalah, sebelum kita berada di penghujung kuliah kita pada malam ini, siapa yang nak donate ataupun yang nak simpan dia punya fixed deposit, pahala, orang kata pahala kubur, bolehlah berbuat demikian dengan menghulurkan sumbangan ikhlas untuk kelangsungan kelas-kelas anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Salurkan sumbangan anda tadi kepada akaun Bank Islam atas nama Akademi Tadabbur Malaysia. Mudah-mudahan sumbangan tadi itu diberikan ganjaran dan keberkatan rezeki kepada pihak yang menyumbang. Okey, saya kira sekadar itulah untuk malam ini. Aku qouli hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita tangguhkan dengan kafaratul majlis dan suratul Asr. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih Ustaz. Ustaz. Barakallahu fiik. Terima kasih Ustaz. Oh, barakallah. Jazakallah. Terima kasih Ustaz.